Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Faizah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Henry Sufilim, kami dari OCC 15 kumpulan 3. Tajuk kami ialah Budi Siber di kalangan rakyat Malaysia. Baiklah, kami bermula dengan pengenalan. Budi siber merujuk kepada tindakan seseorang ataupun sekumpulan individu yang berulang kali menggunakan media elektronik untuk menyebarkan mesej yang bersifat bermusuhan ataupun agresif dengan tujuan menimbulkan kemudaratan atau ketidakselesaan pada orang lain. Tindakan ini boleh menyebabkan ancaman, penghinaan atau ketakutan terhadap individu melalui pelbagai media elektronik seperti aplikasi pesanan ringkas SMS, perbualan dalam talian, email, laman sosial, telefon bimbit ataupun permainan internet. Seseorang boleh menjadi mangsa buli siber tanpa mengira usia sama ada mereka tergolong dalam golongan tua ataupun muda. Seperti yang kita tahu, isu buli siber bukanlah sesuatu yang baru, bahkan pernah menyebabkan kematian seseorang akibat tekanan mental yang terlalu berat. Isu buli siber bukan sahaja berlaku di negara lain, tetapi ia juga turut berlaku di Malaysia. Baiklah, seterusnya pernyataan masalah. Perkembangan teknologi elektronik dan media sosial yang pesat di dunia maya bukan sahaja mempunyai dampak positif, tetapi ia juga mempunyai impak negatif terhadap pengguna, terutama di kalangan rakyat Malaysia. Siberbuli merupakan masalah serius yang mengancam individu, terutamanya dalam konteks digital di mana tindakan pembulian dapat berlaku dengan mudah dan meluas. Keperluan untuk menghadapi fenomena ini dan melindungi masyarakat dalam talian memerlukan pemahaman yang mendalam dengan mengenal pasti faktor yang mendorong berlakunya siberbuli, strategi yang boleh dilaksanakan untuk mencegah siberbuli secara efektif dan juga mengenal pasti impak siberbuli. Okey, seterusnya kerangka teori dan konsep bagi tajuk ini. Yang pertama, falsafah existentialism. Menurut John Paul Sartre, falsafah ini bertujuan untuk melemah keperaturan tradisional dan mutlak yang berfungsi sebagai panduan moral. Dalam falsafah ini, beliau memperkenalkan konsep kemoralan berasaskan andaian kebebasan. Falsafah ini membincangkan kehidupan adalah tanggungjawab individu. Setiap orang bebas menentukan keputusan dan pilihan mereka. Teori ini juga dikenali sebagai etika situasi yang didefinisikan sebagai menilai sesuatu perbuatan sama ada wajar atau tidak wajar berdasarkan situasi atau keadaan pada waktu tersebut. Di dalam alam maya, setiap orang bebas untuk menyuarakan pendapat mereka sama ada baik ataupun buruk. Walaupun individu diberikan kebebasan, individu perlulah berfikir secara rasional, tahu yang mana baik dan mana yang buruk. Dalam soal buli cyber, manusia perlulah berfikiran wajar sebelum membuat sesuatu perkara supaya dapat menghindari diri daripada buli cyber yang berniat untuk menjatuhkan maruah seseorang demi memuaskan diri sendiri. Yang kedua, falsafah teknologi. Menurut Nordian Shah pada tahun 2015, istilah teknologi berasal dari bahasa Latin textia yang turut bermaksud to weave or construct, menenun atau membangun. Falsafah ini muncul kerana teknologi baru yang begitu pesat selepas revolusi industri yang kedua di abad yang ke-19. Oleh itu, teknologi mempunyai impak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, sosial dan individu. Buli cyber merupakan buli yang dilakukan dalam alam maya di dalam era perkembangan teknologi di dunia kita. Dalam soal buli cyber, seseorang individu ini menyalahgunakan teknologi di mana mereka hanya mementingkan kepuasan diri dengan menggunakan perkataan kesat dan mengejek fizikal seseorang. Oleh itu, individu perlulah menggunakan teknologi yang sedia ada dengan baik seperti menyebarkan keburukan buli cyber di media sosial supaya dapat memberi kesedaran kepada orang ramai. Kemudian, objektif kajian kami bagi tugasan ini ialah yang pertama, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya buli cyber di kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua, mengkaji kesan-kesan buli cyber terhadap mangsa di Malaysia.
Dan yang ketiga, mengetahui langkah-langkah untuk mencegah buli cyber di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, metodologi kajian yang kami gunakan bagi tugasan ini ialah kajian kualitatif, iaitu merujuk kepada buku, artikel, jurnal dan keratan akhbar yang sah dan telah diterbitkan serta mencari isu-isu yang berkaitan dengan tajuk dalam internet. Terdapat pelbagai faktor yang mengundang masalah buli cyber di negara kita. Antara faktor yang menyebabkan kekangan buli cyber berlaku di kalangan rakyat Malaysia adalah kurang penghayatan ilmu dan agama dalam diri menyebabkan tiada empati terhadap orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat atau ilmu pengetahuan yang mencukupi akan mempunyai pendirian yang lemah. Ini akan menyebabkan mereka senang terpengaruh kepada gejala buli cyber. Selain itu, kurang pemantauan tentang penggunaan teknologi kanak-kanak oleh ibu bapa jadikan kanak-kanak melakukan perkara buruk dengan bebas. Contohnya, apabila ibu bapa tidak melakukan tanggungjawab mereka, ini akan mengakibatkan kanak-kanak terjejas kepada arah yang salah. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang yang lemah disebabkan tiada undang-undang spesifik berkaitan buli cyber. Hal ini dicetuskan akibat kerana kerajaan tidak mengolah sebarang undang-undang yang kuat untuk membanteras gejala sosial buli cyber. Baiklah, seterusnya kita lihat kesan-kesan buli cyber. Yang pertama, mangsa buli cyber akan mengalami kesan psikologi berpanjangan lebih lama berbanding mangsa yang dibuli secara fizikal. Hal ini kerana buli cyber boleh berlaku di mana-mana tidak kira waktu. Jadi mereka yang pernah menjadi mangsa buli ini akan merasa tidak selamat atau insecure hampir setiap masa kerana mereka tahu risiko untuk dibuli sekarang lebih terbuka di mana-mana. Berbanding dengan buli fizikal, kita tahu di mana dan bila boleh berlaku. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh mengelak daripada pergi ke tempat yang berisiko tersebut. Tapi lain cerita pula dengan buli cyber, orang-orang akan cuba untuk mendera mental kita walaupun kita tidak tahu. Sedar-sedar dah ramai yang mengecam dan kita akan berasa malu yang berpanjangan. Seterusnya boleh membawa kepada kemurungan. Yang kedua, mangsa buli cyber boleh mengalami kemurungan, kurang bersosial, mencederakan diri sehingga boleh menyebabkan bunuh diri jika tidak dapat mengawal emosinya. Mangsa buli cyber, apabila kita terlalu lama menghadapi kesan emosi buli cyber, boleh menjadi lebih teruk dan menghidap penyakit mental seperti anxiety dan kecelaruan depresi major ataupun MDD. Perkara-perkara ini jika berlarutan sangatlah berbahaya, terutamanya apabila mangsa mula mencederakan diri sendiri. Jika beban emosi dan mental mangsa buli cyber sangat berat, boleh juga berlaku mereka akan mencederakan diri sendiri walaupun mereka tidak berniat untuk membunuh diri. Seterusnya, yang terakhir, mangsa buli cyber akan berasa tertekan kerana pembuli telah menjatuhkan maruah mangsa dan ahli keluarga. Mangsa akan mengalami kesan psikoemosi iaitu maruah diri terdedah dan mereka berasa malu yang teramat. Dan emosi ini dirasai oleh mangsa setiap hari. Tambahan pula mereka tahu bahawa hantaran yang memalukan tersebut akan kekal dalam dunia maya. Mereka akan sentiasa memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan berlaku dan ini seterusnya boleh membawa kepada tekanan perasaan. Jika tidak dibendung, boleh mengakibatkan pelbagai masalah yang lebih teruk. Jadi itu saja. Seterusnya, langkah untuk mengatasi buli cyber. Yang pertama, masyarakat perlu mengawal penyebaran unsur-unsur negatif di atas talian dan mewujudkan kesedaran dalam pengguna-pengguna muda tentang ancaman buli cyber. Antaranya, memberi pendidikan dan kesedaran tentang buli cyber. Sebagai contoh, program pendidikan yang menyeluruh harus diselenggarakan di sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengajar pengguna muda risiko dan akibat dari buli cyber. Mereka perlu mempelajari bagaimana mengenali dan menghadapi situasi buli cyber serta cara-cara melindungi diri mereka secara cyber. Langkah kedua ialah pihak kerajaan perlu mengaji semula undang-undang yang sedia ada berkaitan dengan cyberbully dari semasa ke semasa mengikut
perubahan global, antaranya pengenalan undang-undang baru, sebagai contoh undang-undang yang melarang atau mengatur penggunaan teknologi deepfake yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau memalukan orang lain. Langkah ketiga ialah ibu bapa atau penjaga perlu mengawasi dan mengawal akses internet jagaan mereka serta mengajar etika-etika atas talian supaya mereka tidak terjebak dalam cyberbully. Antaranya, pembatasan waktu dan konten. Sebagai contoh, tetapkan batasan waktu yang wajar untuk penggunaan internet bagi anak-anak mereka. Atau gunakan feature yang mengatur waktu pada perangkat atau router Wi-Fi untuk mengendalikan akses mereka. Selain itu, gunakan pengatur kontrol orang tua untuk memblok atau membatasi akses ke konten yang tidak sesuai atau berbahaya. Baiklah, kesimpulannya, isu buli siber tidak boleh lagi diabaikan oleh masyarakat kerana kes ini semakin meningkat dari masa ke masa dan boleh memberi kesan yang merosakkan kehidupan individu dari segi fizikal dan mental. Perkara ini sering berlaku di atas generasi muda pada masa kini. Generasi muda akan menjadi pemimpin negara pada masa yang akan datang. Oleh itu, mereka perlulah dididik supaya tidak menindas orang lain hanya demi kepentingan diri sendiri. Oleh itu, ia amat penting untuk kita menjauhi ataupun mengatasi masalah ini dengan mengaplikasi langkah-langkah yang telah dinyatakan supaya masalah ini dapat dihapuskan sepenuhnya. Dan ini merupakan rujukan yang kami rujuk. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.